salam sejahtera kepada teman-teman media yang dapat bersama-sama walaupun pemberitahuannya diberi dalam masa yang begitu singkat, tetapi kehadiran pada hari ini sangat-sangat menggalakkan. Alhamdulillah. Nombor dua, selamat berpuasa kepada teman-teman Muslim, dan rasa saya kita sudah masuk hari yang ke-8 hari ini, dan saya mengharapkan puasa kita akan menjadi puasa yang terbaik dan akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mengharapkan dalam bulan puasa, bulan Ramadan yang sedemikian, insya-Allah tulisan-tulisan yang dipaparkan dalam apa bentuk pun, tulisan-tulisan yang seimbang, yang saksama, yang akan merefleksi tentang kemurnian, keharmonian Ramadan yang kita sama-sama kita nikmati sekarang ini. Kenyataan khabar saya mengenai isu hudud. Sekali lagi, isu mengenai negara Islam dan pelaksanaan hudud ditimbulkan dan mendapat liputan media. Dalam debat bersama Ustaz Fadul Bahri, Ketua Dewan Pemuda PAS, Ustaz Nasruddin Hassan Tantawi memberitahu bahawa kapal Sing dan DAP telah menunjukkan sifat berlembut dan mula memahami hasrat menubuhkan negara Islam dan melaksanakan hudud. Tetapi observasi itu disanggah keras oleh kapal Sing dengan menempelak Ustaz Nasruddin yang dianggapnya sebagai pemimpin muda dalam ranking yang agak rendah dalam hierarki kepimpinan PAS. Karpal mengulang beberapa kali bahawa beliau dan DAP tidak pernah bersetuju dengan perjuangan PAS itu, dan PAS memangnya telah menggugurkan sama sekali hasratnya untuk menubuhkan negara Islam dan melaksanakan hudud seperti yang didakwa oleh Karpal dalam muktamar PAS tahun lalu. Pemerhati politik ragu dengan dakwaan Karpal tersebut. Mana mungkin PAS meninggalkan terus negara Islamnya, sebaliknya menganjurkan pelaksanaan negara berkebajikan. Mursyidul Ampas nampaknya terus bertekad untuk melaksanakan hudud di negeri Kelantan. Seperti yang diketahui, Kapal dan DAP juga menyanggah saranan tersebut. Terakhir, Mursyidul Ampas terus menyuarakan perkara yang sama. Persoalannya ialah, benarkah dakwaan Kapal Sing bahawa PAS telah sama sekali menggugurkan hasratnya untuk menubuhkan negara Islam dan melaksanakan hudud? Kedua-dua perkara ini sememangnya menjadi tonggak perjuangan PAS sejak parti Islam itu ditubuhkan lebih 60 tahun yang lalu. PKR juga kelihatan konsisten tidak bersetuju dengan matlamat penubuhan negara Islam dan pelaksanaan hudud yang diperjuangkan oleh PAS. Ketua Penerangan PKR Dr. Muhammad Nur Manuti menegaskan baru-baru ini bahawa pelaksanaan hudud tidak terdapat dalam buku jingga yang menjadi asas pertujuan bersama Pakatan Rakyat. Manakala yang terakhir, Ketua Angkatan Muda PKR Syamsul Iskandar secara terbuka bersetuju dengan pandangan Karpal Sing dan DAP yang tidak bersetuju dengan perjuangan negara Islam dan pelaksanaan hudud oleh PAS. Saya berpendapat pimpinan tertinggi PAS perlu menjelaskan sama ada apa yang didakwa oleh DAP itu benar-benar menggambarkan apa yang telah diputuskan dalam muktamar tahun lalu, iaitu PAS tidak lagi memperjuangkan negara Islam dan pelaksanaan hudud. Adakah benar negara berkebajikan sememangnya menjadi pengganti kepada negara Islam dan seterusnya akan menjadi agenda utama perjuangan PAS? Adakah benar tindakan PAS menggugurkan agenda negara Islam dan pelaksanaan hudud itu telah diputuskan dengan persetujuan DAP dan PKR? Sebelum kita mendapat jawapan yang pasti daripada pimpinan tertinggi PAS, setakat apa yang dipaparkan di dalam media, jelas kelihatan bahawa pimpinan PAS tidak kira kedudukan mereka tidak diizinkan sama sekali menimbulkan isu negara Islam dan pelaksanaan hudud. Negara Islam dan hudud daripada muktamar lalu sudah menjadi tabu dan digantikan negara berkebajikan yang beroperasi dalam kerangka negara sekular. Jika ini berlaku, saya amat khawatir Malaysia akan menjadi negara sekular yang memberi ruang luas kepada pahaman liberalisme, anti-agama, suburnya budaya hedonisme dan terurainya sebarang ikatan agama dalam proses pembangunan negara dan umat. Saya tidak dapat menggambarkan ketika ini pun masyarakat sudah confused dan hilang arah tuju serta jati diri. Bayangkan apa akan terjadi sekiranya Malaysia menjadi negara yang sekular di bawah telunjuk DAP dan PKR. Sehingga ini tidak banyak respon daripada pimpinan PAS mengenai isu terbaru ini. Golongan parasit terus membisu. Tidak ada seorang pun di antara mereka, pemuda, muslimat atau pemimpin pusat yang tampil ke hadapan sekurang-kurangnya memberi sokongan moral kepada Ketua Dewan Pemuda PAS yang digasak oleh pengurusi DAP. Begitulah longgarnya ukhuwah di kalangan pimpinan tertinggi parti Islam itu.
Itulah juga bahananya ahli PAS memilih barisan pimpinan dari kalangan parasit-parasit yang kepala mereka hanya terbayang Putrajaya sahaja. Ini jugalah harga yang perlu dibayar oleh ahli dan penyokong parti Islam itu. Harga ini bertambah mahal sekiranya keputusan PRU ke-13 menyebelahi Saya Pakatan secara Rakyat. peribadi menimbulkan isu hudud atau negara Islam ni sama ada menjelang pilihan raya ataupun jauh daripada pilihan raya, sama ada berkaitan atau tidak berkaitan dengan pilihan raya. Pada saya itu adalah penjelmaan yang fair pada saya. Fair lah. Maknanya sebagai parti politik, dia mesti menimbulkan beberapa isu yang mungkin boleh mencongkil sokongan rakyat kepada mana-mana parti politik. Sama ada parti politik yang bertegas untuk melaksanakan hudud atau tidak melaksanakan hudud, dan parti politik yang mempunyai agenda-agenda yang tersendiri yang di dalam agenda-agenda tersebut, dalam argumen-argumen atau polemik-polemik yang timbul, sudah tentu akan menimbulkan berbagai-bagai reaksi. Ada di antaranya menyokong, ada di antaranya menentang dan sebagainya. Apapun harapan mana-mana parti politik, diharapkan polemik yang timbul itu akan menguntungkan mereka. Nombor dua, sama ada isu ini timbul oleh kerana pilihan raya dan sebagainya telah saya sebutkan tadi, tetapi bagi saya lah, oleh kerana isu ini merupakan agenda utama dan pertama bagi PAS sejak 60 tahun yang lalu. Hanya berubah beberapa ketika yang lalu bila negara berkebajikan menggantikan negara Islam dan hudud. Saya rasa ini menunjukkan di kalangan PAS maknanya tidak ijma', tidak majoriti sepenuhnya mereka bersedia untuk menukar daripada negara Islam kepada negara berkebajikan. Kalau kita lihat yang disuarakan oleh teman-teman dalam Dewan Ulama misalnya, teman-teman daripada kalangan pemuda misalnya, yang sering menimbulkan persoalan-persoalan ini, walaupun di pihak pimpinan tertinggi PAS telah mengatakan isu ini jangan ditimbulkan lagi sebab kita berada dalam pakatan dalam rundingan yang telah dibuat mengatakan bahawa isu ini tidak patut ditonjolkan, tetapi yang patut ditonjolkanlah isu negara berkebajikan, bukan negara Islam, bukan hudud. Yang ketiga yang saya nak sebutkan ialah tentang perkara ini yang jelasnya timbul atau tak timbul, kita akan siapa-siapa juga akan menimbulkannya, dan bila ditimbulkannya, oleh kerana kadang-kadang yang ditimbulkan itu menyebabkan mereka pergi ke dinding, they will push to the wall, akhirnya dia perlu menjawab. Kalau dia tidak menjawab, saya rasa dia akan ketinggalan dari segi sokongan rakyat sebab ini merupakan agenda penting terutamanya dalam konteks Parti Islam Se-Malaysia atau PAS. Jadi mana-mana sama ada ditimbulkan di Parlimen, sama ada ditimbulkan di Dewan Undangan Negeri, sama ada ditimbulkan dalam konferensi-konferensi, sama ada ditimbulkan dalam berbagai-bagai acara atau events, maka saya rasa bila bangkit perkara ini, bila perkara ini dipolemikkan, maka mesti ada di antara kalangan PAS yang perlu ke depan untuk memberikan jawapan. Dan jawapan-jawapan yang menyokong negara Islam hudud, jawapan itu tidak popular di kalangan PAS, pemimpin PAS, di kalangan parasit-parasit. Tapi di kalangan rakyat, saya terlalu yakin rakyat masih di Kelantan, di Terengganu, di Johor, di mana-mana. Kalau lihat baru-baru ini cadangan daripada salah seorang ahli adun negeri Johor mencadangkan supaya Johor menjadi negeri yang pertama di Malaysia melaksanakan hudud dan sebagainya. Jadi ini saya rasa perkara ini sampai bila-bila pun apalagi bila betul-betul menjelang pilihan raya umum, perkara ini akan bertambah panas dan saya yakin dan saya nampak ini hasil pertimbangan saya sebagai seorang ahli politik. Ini juga merupakan isu yang akan menyebabkan pemilih-pemilih dalam pilihan raya nanti sama ada memilih for hudud, for negara Islam, atau memilih no hudud, no. Pertama, PAS mengatakan walaupun tidak ada dalam buku jingga, setakat yang saya faham, pimpinan tertinggi PAS mengatakan itu perjuangan kita. Maknanya kapar sing tak payah masuk campur lah. Itu hati, nadi, budi, dan itulah yang diperjuangkan oleh PAS. As an individual political party, that is the main item, the main agenda in their struggle. Kan? Apa yang dipersetujui atau tidak dipersetujui dalam buku jingga, itu satu alliance, satu coalition. Sudah tentulah ada kenyataan bersama seperti itu. Tetapi macam kita tengok di AP sendiri kan sifatnya Malaysia walaupun tidak disebut barangkali secara terang dalam buku jingga. Tapi apa yang kita dapati dia punya seruan-seruan yang dibuat, gambaran-gambaran yang dibuat, maknanya projek Malaysia itu masih didepankan lagi.
Tetapi itu sebenarnya tidak dipersetujui. Saya fikir PAS pun tidak bersetuju dengan Malaysia dan sebagainya. Jadi bagi saya lah, dua-dua elemen ini, maknanya saya lebih suka, kalau saya lah sebagai pimpinan tertinggi dalam mana-mana parti, we should allow each and single individual political party to kata orang mempersembahkan, membentangkan, menimbulkan dan tidak mematikan perjuangan asasi mereka. Pada masa yang sama, dalam pakatan memang ada buku jingga yang sudah disepakati, yang mesti itulah ditunjulkan terlebih dahulu daripada apa yang ada kepada individual parti. Tetapi pada masa yang sama, saya rasa dari segi wisdomnya, sepatutnya tidak dihalang mana-mana parti untuk menonjolkan asas perjuangannya. Oh yes. Certainly, I think they are wise people. This is the concept, the very concept of wisdom. We have got to be wise. In wisdom, I think we got to appreciate individual inclination, individual choice. Tetapi pada masa yang sama, sebagai satu gerakan bersama dalam pakatan, saya faham maknanya dalam pakatan, dalam buku jingga tidak ada hudud. Dalam buku jingga tidak ada negara Islam. Konsep yang dikehendaki itu berbeza dengan negara berkebajikan. Perhaps fine. Saya ingat orang-orang PAS pun tidak ada masalah untuk menerima itu. Tetapi di kalangan orang PAS sendiri, agaknya untuk merongkaikan, menggugurkan daripada diri mereka yang telah berjuang lebih 60 tahun untuk negara Islam, tiba-tiba merongkaikannya, menjatuhkannya. I think, saya rasa lah, knowing the PAS people kan, knowing how they were politically raised, how they were politically educated kan, saya rasa itu satu perkara yang sukar diterima oleh mana-mana pimpinan tertinggi.